Nokia. Apa itu Nokia? Apa yang kita tahu tentang Nokia? Nokia adalah sebuah syarikat yang pada satu ketika dahulu merupakan satu jenama besar dalam industri dan syarikat pengeluar alat telekomunikasi mudah alih, telefon bimbit ataupun handphone. Nama Nokia ini diambil daripada nama sungai Nokianvirta di Finland. Nokia pada awalnya ditubuhkan pada 12 Mei 1865 oleh Fredrik Idestam sebagai syarikat pengeluar kertas terbesar di tepi sungai Temerkoski di kota Tampere, Finland. Pada tahun 1868, Fredrik Idestam telah membangunkan kilang kertas kedua berdekatan sungai Nokianvirta kerana dikatakan sumber tenaga air di sungai Nokianvirta ini adalah lebih baik daripada sungai Temerkoski di Tampere. Kemudiannya, pada tahun 1871, seorang ahli perniagaan bernama Leo McLean yang merupakan kawan kepada Fredrik Idestam telah mengubah perusahaan kertas nasional ini kepada perusahaan publik bernama Nokia AB yang dikatakan telah menambah perusahaan elektrik dan kabel elektrik dalam perniagaan Nokia bermula pada tahun 1868 hingga tahun 1914. Ini adalah logo Nokia asal yang digunakan pada tahun 1865 yang kemudian ditukarkan kepada logo ini pada tahun 1871. Logo ini pula digunakan pada tahun 1898 sehinggalah pertengahan tahun 1960-an. Nokia sekali lagi menukarkan kepada logo ini pada tahun 1965. Dan pada tahun 1966, Nokia telah menggunakan logo biru bendera Finland dengan 3 anak panah yang menghala ke atas bermaksud koneksi daripada telefon bimbit ke tower pemancar telekomunikasi. Selepas 26 tahun menggunakan logo lama, Nokia telah menggunakan logo yang baru pada tahun 1992 dengan menambah perkataan Connecting People di bawahnya. Dan kemudiannya menggunakan logo yang baru pada tahun 2005 dengan menukarkan warna biru bendera Finland kepada biru yang lebih gelap serta font pada perkataan Connecting People. Dan akhir sekali, pada tahun 2011, Nokia untuk kali yang terakhir telah menukarkan logo yang baru dengan membuang perkataan Connecting People di bawahnya. Pada awal tahun 1900, Nokia juga dikatakan telah menceburi bidang industri getah sebagai syarikat pengeluar tayar dan kasut getah. Namun selepas Perang Dunia Pertama yang berlaku pada 28 Julai 1914 hingga 11 November 1918, Nokia dikatakan hampir bankrupt dan tidak lagi mengeluarkan kertas dan getah. Dan kemudiannya, Nokia dikatakan telah mencuba untuk memproduksikan telefon, telegraf dan kabel elektrik pada tahun 1932. Sehinggalah pada tahun 1960, Nokia telah mengeluarkan telefon radio selular untuk kegunaan tentera Finland dan Rusia. Bermula pada tahun 1964, Nokia dikatakan telah bekerjasama dengan Salora Oy untuk menghasilkan radio VHF Very High Frequency dan auto radio Puhelin ARP atau telefon kereta. Pada tahun 1967, ketiga syarikat Nokia iaitu Nokia AB, kilang kertas, Nokia Rubber, kilang getah dan Nokia Cable, kilang kabel elektrik telah bergabung menjadi Nokia Corporation sebagai industri baru yang menjadi pengeluar pelbagai produk seperti kertas, tayar kereta, kasut getah, kabel elektrik, TV, komputer, generator, robot, elektronik kapasitor, peralatan tentera, plastik, aluminium, bahan kimia dan sebagainya. Kemudiannya, pada tahun 1970, Nokia dikatakan telah mengeluarkan alat komunikasi pencawang jenama Nokia DX200 dan DX900 yang direka untuk aplikasi berprestasi dengan ketersediaan yang tinggi. Namun apabila kepimpinan syarikat Nokia diambil alih oleh Carl Kairamo pada tahun 1977, Nokia dikatakan mula mengambil alih serta membeli syarikat-syarikat elektronik pengeluar televisyen seperti Salora dan Oceanic yang menjadikan Nokia sebagai pengeluar televisyen ketiga terbesar di Eropah.
Nokia juga dikatakan telah banyak mengambil alih syarikat-syarikat pembuat komputer dan telefon mudah alih seperti Luxor AB, Ericsson Information System dan Mobira. Pengambilalihan Mobira juga merupakan langkah pertama Nokia dalam menceburi industri telefon bimbit. Sehinggalah pada awal tahun 1990-an, kepimpinan Nokia yang baru bernama Jorma Ollila. Jorma membuat keputusan supaya Nokia terus fokus pada sektor telekomunikasi dan membuang aset-aset perniagaan yang lain yang tidak membawa keuntungan. Kerana sejak tahun 1980-an lagi, Nokia telah banyak membantu membangunkan standard rangkaian GSM atau Global System for Mobile Telecommunication yang kita guna pakai sehingga ke hari ini. Pada 1 Julai 1991, Perdana Menteri Finland membuat panggilan pertama menggunakan rangkaian GSM yang dibangunkan oleh Nokia. Kejayaan itu membolehkan Nokia melancarkan telefon bimbit pertama mereka, Nokia 1011, yang menggunakan rangkaian GSM, yang menjadikan Nokia lebih maju ke hadapan dalam sektor telekomunikasi dan membolehkan Nokia melancarkan produk demi produk selain dapat mengatasi dominasi Motorola apabila dikatakan lebih 100 juta unit telefon bimbit Nokia telah dijual pada ketika itu. Sehinggalah Nokia dapat mengeluarkan pelbagai model-model telefon bimbit jenama Nokia yang dikatakan begitu hebat dengan rating jualan yang tinggi serta tidak mampu bagi jenama lain untuk menyaingi Nokia pada ketika itu. Semua daripada kita tahu, banyak produk-produk yang dilancarkan oleh Nokia yang cukup dekat dengan kita. Antaranya seperti Nokia 3310, model Nokia yang dikatakan paling popular. Semua di antara kita sememangnya mahu dan suka untuk memiliki Nokia 3310 ini. Selain itu, Nokia 8210, Nokia 8250, Nokia 8310, Nokia 8850, Nokia Engage, Nokia 6600, Nokia 7610, Nokia 3650, Nokia 9500 Communicator, Nokia N70, Nokia N73, Nokia N80, Nokia N95, Nokia 7110, Nokia 8110, Nokia 7650, Nokia 3610, Nokia 2100, Nokia 6100, Nokia 2300, Nokia 6230, Nokia 6630, Nokia 6680, Nokia E61, Nokia 5300, Nokia 5700, Nokia 5310, Nokia 1280, Nokia C3, Nokia Lumia dan sebagainya. Dari segi jualan, Nokia dahulunya merupakan jenama nombor 1 pengeluar telefon bimbit yang tidak ada mana-mana syarikat pengeluar telefon bimbit lain yang boleh mengatasi jualan telefon Nokia. Contoh seperti Nokia 1100. Model telefon bimbit Nokia 1100 ini merupakan model yang paling tinggi sekali jualan dalam sejarah penjualan telefon bimbit dalam dunia, iaitu sebanyak lebih 250 juta unit telah dijual di seluruh dunia pada tahun 2003. Sehingga ke hari ini, jualan Nokia 1100 sebanyak itu masih tidak dapat lagi diatasi oleh jualan Apple dan Android. Jualan Apple iOS yang paling tinggi setakat hari ini cuma iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Sebanyak 224 juta unit telah dijual pada tahun 2014. Manakala bagi telefon Android pula adalah Samsung Galaxy S3 dan Samsung Galaxy S4 yang dijual sebanyak 70 juta unit pada tahun 2012 dan 2013. Pada waktu itu, semua produk telefon bimbit jenama Nokia ini adalah produk yang paling dikenali dan paling popular menyebabkan produk Nokia ini telah mendominasi pasaran telefon bimbit dengan lama tanpa ada sebarang persaingan yang kuat. Pada awal tahun 1990-an hingga penghujung tahun 1990-an, selain Nokia, ada jenama lain yang berada di pasaran ketika itu. Antaranya seperti Motorola, Ericsson, NEC, Alcatel dan lain-lain. Namun kesemua jenama itu tidak mampu bersaing dengan Nokia yang sentiasa menjadi pilihan pengguna. Dan pada sekitar tahun 2000,
jenama Samsung buatan Korea mula berada di pasaran. Namun ketika itu, Nokia terus menjadi gergasi dan sentiasa meletakkan Samsung sebagai seteru utama yang tidak mampu bagi Samsung untuk merampas takhta raja telefon bimbit daripada Nokia. Beberapa model Nokia seperti Nokia Sabun, Nokia Daun, Butterfly dan beberapa lagi model yang sering menjadi bualan hangat dan kegilaan pengguna tanpa mengira golongan tua dan muda. Golongan berada pula cenderung kepada model kelas premium seperti Nokia N90, Nokia N95, Nokia 8850, Nokia E90 Communicator dan sebagainya. Jenama Nokia dan modelnya dianggap antara aksesori tambahan kehidupan yang dibanggai pada ketika itu. Sewaktu Nokia berada di puncak kegemilangan, Nokia terus relevan dengan sistem operasi Symbian, kemudian berpindah kepada sistem operasi Windows Mobile dan seterusnya Windows Mobile dijenamakan semula menjadi Windows Phone. Pertukaran daripada sistem operasi Symbian kepada Microsoft adalah hasil kerjasama Microsoft dan Nokia pada tahun 2011. Teknologi berubah seiring dengan perkembangan masa. Pengeluar telefon bimbit yang lain seperti Samsung dari Korea terus berusaha untuk meningkatkan teknologi. Begitu juga dengan jenama Apple iPhone generasi pertama yang dilancarkan oleh Steve Jobs pada 9 Januari 2007 di Amerika Syarikat. Telefon pintar dengan sistem operasi iOS keluaran Apple yang dilihat lebih segar, relevan dan berdaya saing. Manakala Samsung pula dengan sistem pengendalian mudah alih Android yang merupakan produk Google yang dilancarkan pada 23 September 2008. Pada ketika itu, Nokia pula dilihat seperti enggan berganjak daripada Windows Phone untuk beralih kepada sistem operasi Android yang dilihat sebagai sistem operasi masa hadapan yang lebih relevan dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk terus hidup dalam persaingan dengan sistem operasi iOS keluaran Apple. Peralihan Nokia daripada Windows Phone kepada Android adalah perlu dilakukan segera kerana pada ketika itu, jenama Samsung dan Apple telah mula diterima dan mendapat tempat di hati pengguna. Selain itu, ramai juga di antara pengguna Nokia yang telah beralih arah memilih Android dan juga iOS. Akibat tidak mampu lagi bersaing dengan peranti Android dan iOS, akhirnya Nokia dijual kepada Microsoft dengan jumlah perpindahan sebanyak $7.2 bilion USD pada bulan September tahun 2013. Dengan pembelian ini, Microsoft diberi hak dan lesen untuk menggunakan jenama Nokia Lumia sehingga tahun 2016. CEO Nokia pada ketika itu, Stephen Elop, berkata dalam satu sidang media dengan nada yang sedih mengatakan, "Kami tidak melakukan apa-apa kesilapan, namun kami telah tewas." Daripada kata-kata ini, jelas menunjukkan bahawa mereka tidak belajar daripada kesilapan dan enggan mengambil pengajaran. Teknologi yang berada di takok lama masih digunakan dan mungkin terlalu ego untuk meninggalkan apa yang telah mereka bangunkan selama ini. Selepas daripada itu, Nokia cuba untuk bangkit semula, namun ternyata mereka sukar dan tidak berdaya lagi untuk bersaing di pasaran global. Ditambah lagi dengan keluarnya beberapa jenama telefon pintar yang lain dari negara China seperti Huawei, Vivo, Oppo yang lebih hebat dan memenuhi cita rasa pengguna masa kini. Maka ketika itu, jenama Nokia terus hilang daripada pasaran dunia. Daripada kegagalan Nokia ini, apa yang kita dapat pelajari adalah kita mesti bergerak seiring dengan kepesatan dan kemajuan teknologi untuk kekal relevan dan mampu bersaing. Nokia yang dikatakan begitu kuat dan gagah perkasa pun boleh tersungkur dan terkeluar daripada dunia pasaran telefon bimbit. Apatah lagi kita yang hanya berniaga kecil-kecilan di tepi jalan, berniaga dalam kedai kecil di persimpangan jalan. Maka kita perlulah lebih berhati-hati. Jangan terlalu ego dan bangga dengan pencapaian yang kita miliki sekarang. Dan janganlah kita memandang rendah kepada pesaing yang berada di sekeliling kita. Kerana keegoan yang tidak ditunduk akan tertunduk dengan sendirinya. Nokia, Connecting People.